Yang lepas itu tu, Allahu Akbar. Allah. Adakah angkat tangan atau tak angkat tangan? Isu ni memang sensitif lah. Kalau kita solat, kita tengok, tak angkat tangan. Orang ni bunyi suara dia tak ada, suara angkat tangan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, isu ni isu yang diperselisih oleh para ahli ilmu, yang mana perselisihannya saya sifatkan masing-masing mempunyai kekuatan nas, dalil, yang mana kita perlu menghormati kedua-dua pandangan tersebut. Pandangan pertama, mereka mengatakan bahawa kita angkat seperti biasa. Mereka berhujjah dengan athar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ada angkat tangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, walau bagaimanapun athar ini dikritik oleh sebahagian daripada ahli ilmu yang menyatakan bahawasanya sesungguhnya yang mengangkat tangan itu sabit daripada Ibnu Umar, bukan daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang lain. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Nabi mengangkat tangan hanyalah pada takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal di dalam solat. Manakala takbir solat raya ataupun takbir bagi solat jenazah tak sabit, kata mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Walau bagaimanapun ia merupakan perselisihan yang cabar, yang mana kita boleh berlapang dada, tidak menjadi masalah kalau kita nak angkat tangan ke, kita tak mau angkat tangan ke. Jadi yang penting kita ada ilmu, kita tak pelik tengok orang. Kalau tidak saja kita rasa pelik, ada bayang angkat tangan. Dia lupa lah. Dia main perasaan yang pelik-pelik. Jadi setidak-tidaknya kita ada ilmu tentang perselisihan seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, bacaan. Seterusnya lagi ada yang penting lagi, bacaan dalam solat. Bacaan dalam solat jenazah ni, adakah selepas daripada takbiratul ihram kita nak baca doa istiftah? Wajjahtu wajhilladzi ataupun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada sebagian daripada ahli ilmu mengambil keumuman solat. Umumnya solat lepas takbiratul ihram baca istiftah. Umum. Tetapi kalau dirincikan kepada cara solat jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak dinukilkan daripada baginda bacaan istiftah. Hanya sabit bacaan surah Al-Fatihah. Sunnah. Kemudian takbir yang kedua, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat. Selawat. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat yang innaka Hamidum Majid 2 kali. Ada juga riwayat innaka Hamidum Majid sekali, di penghujung sekali. Dan pelbagai lagi lafaz selawat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa-doa yang warid daripada Nabi, yakni yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dinyatakan di sini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu bil jannati wa a'idhu min 'adzabil qabr wa 'adzabil nar. Itu di antara doa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih. Kemudian pasal 7, takbir keempat, berdoa dengan doa antaranya Allahumma la harrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dah. Itu di antara doa yang boleh dibaca. Bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya diteliti riwayat ini, seingat saya dikritik oleh sebahagian daripada ahli ilmu. Riwayat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Maka pada takbir yang keempat sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Ini hanya anjuran daripada sebahagian daripada ahli ilmu. Minta tolong cek balik pada sudut kedudukan sanad riwayat tersebut. Wallahu alam, saya tak pasti. Macam ada ni kan? Zikir ni tak ada. Baik. Dia dari sudut keabsahan riwayat ni dipertikaikan.
Akan tetapi seperti mana yang disebut oleh Syam tadi ni, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menyatakan bahawasanya sekiranya seseorang itu nak berdoa dengan apa jua doa, maka tidak menjadi masalah. Tetapi mengkhususkan doa-doa seperti ini dalam tu, maka ini bukan merupakan satu tuntutan dan bukan merupakan satu sunnah. Kerana hadis tentangnya dipertikaikan. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, takbir lebih dari 4. Ada takbir 5, ada takbir 6, ada takbir 7, ada takbir 9. Itu dia. 5, 6, 9. Tuan-tuan, bilangan yang paling masyhur yang telah dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang merupakan seolah-olah seperti kata putus yang menetapkan umat Islam semua sekali sembahyang 4 kali takbir. Itu riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi daripada Nabi SAW dinukilkan beberapa takbir, dan yang paling banyak 9 kali. Apabila Nabi SAW salat kepada Hamzah dan juga orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, Nabi pernah bertakbir sebanyak 9 kali. Ada seorang di Malaysia ni dia buat 9 kali takbir. Riuh satu Malaysia. Riuh satu Malaysia sampai kepada Mesir sana. Sipun buat 9 kali. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis tentang 9 takbir, hadis yang sahih. Setelah diteliti dan dikaji antara yang ilmuwan-ilmuwan di Malaysia daripada kalangan akademik lah, pensyarah-pensyarah universiti, Dr. Abu Laith, Profesor Dr. Abu Laith, pakar hadis di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Ada lagi nanti. Beliau di antara yang meneliti riwayat tersebut secara terperinci 9 takbir tadi ni, dan beliau tesis PhD, seingat saya tesis PhD beliau mengkaji kitab Ma'anil Athar yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi, yang mana hadis 9 kali takbir ni riwayat daripada kitab karangan Al-Imam At-Tahawi. Jadi setelah beliau teliti, beliau mendapati bahawasanya kedudukan sanad dan sandarannya kepada Nabi SAW 9 kali takbir adalah sahih. Cuma kalau buat tu, sehingga kan ustaz yang buat tu, tuan-tuan dan puan sekalian, ustaz yang buat tu, orang tanya kat ustaz tu, ustaz ni macam mana ni, sah nak mayang dalam mak saya ni, nak ulang balik ke? Ustaz lupa ke? Saya kata, saya pula dah. Apa dia? Saya lah tu. Jadi sebenarnya kita dah ajak dalam kuliah, dah ajak dalam kelas. 9 takbir ni bukan buat tiap kali, jangan buat tiap kali. Sesungguhnya kita lazimi 4 kali. Piramli kata jarang boleh buat sekali. Kadang-kadang dengan jarang-jarang yang mana lagi ni? Kadang lagi kerap, jarang. Dia mau jarang. Bagi lagi jauh, bagi lama-lama sekali buat. 3-4 tahun sekali buat. Tapi setelah sampaikan ilmu kepada orang, kalau tidak dia jadi satu fitnah yang besar. Dia jadi satu lagi dia berkata ni apa pula ni, kacau ni. Pasal apa? Pasal mereka melihat kepada praktik majoriti. Isu, rosak isu tu. Nasib tak keluar majlis fatwa kebangsaan tu. Jadi sampai saya dihubungi di pelbagai pihak lah, minta supaya ni, dan akhir sekali saya buat penilaian dengan saya punya guru yang saya katakan tadi, Ustaz Dr. Abu Laith, Profesor Dr. Abu Laith. Kita teliti riwayat dan sanad hadis tersebut, dan kita mendapati bahawasanya hadis tersebut sandarannya kepada Nabi SAW sahih. Selama mana sandaran kepada Nabi SAW sahih, maka ia tetap sahih. Dan kemudian kita lihat kepada praktik Nabi dan para sahabat. Nabi diriwayatkan daripada Nabi hanya sekali itu ya. Buat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pun mengikuti Nabi sekali itu. Maka kita memahami bahawasanya Nabi SAW bukan menjadikan ia sebagai satu rutin. Maka rutin Nabi kita lihat apa yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu 4 takbir. Sahabat saya siap ni supaya kita jadi tak pelik juga bila tengok orang takbir lebih daripada 4, 6 ke, 9 ke. Kita tak pelik, kita kata ini ada pandangan, ini ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
ada apa-apa bacaan kalau di takbir sampai 9? Umum. Tidak terikat dengan bacaan-bacaan tertentu. Tidak terikat dengan bacaan-bacaan tertentu. Yang 4 tu yang Yang bacaan tu yang 4 tu yang disebut secara jelas di dalam riwayat dan hadis-hadis. Adapun yang lain lebih daripada 4 tak disebut secara khusus, maka terpulang bacaan apa dan doa apa yang kita nak baca. Wallahu Ya, bacaan ke ataupun doa je Ustaz? Lepas 4 doa sajalah. doa. Ya. Doa saja, bukan bacaan yang betul lah. Bukan bacaan surah ke apa, tak ada. Doa saja. Wallahu a'lam. Seterusnya, setelah jenazah disolatkan, kemudian diusung kembali. Setelah selesai solat, habis 9 takbir ataupun 4 takbir, bagi salam. Bagi salam tuan-tuan dan puan sekalian, sekali ke 2 kali? Sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali saja. Bagi assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Dia tak ada bidah. Bidah luar ni tak ada lah. Dia sekali je. Ini berbeza dengan salat biasa. Setelah selesai bagi salam, terus usung jenazah. Tidak ada lagi dah. Kita nak buat kadang-kadang dia dan juga satu tahlil ringkas. Dia pandai ambil masa tu. Jadi dia buat juga satu majlis ringkas, kemudian dia tanya siapa ada yang ada hutang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Masa solat yang ditanyakan apakah membaca Al-Fatihah. Ya. Masa dalam nak usung tu lah, nak pergi ke kubur tu semua. Oh, lah ni dalam masjid kan dia bertanya kan. Tak apalah. Okey. Jadi maknanya ada 2 benda di situ. Satu, dia tanya soalan siapa-siapa yang ada hutang ataupun yang ada hutang bapak dia ataupun bapak dia hutang orang, minta tolong ni, ataupun ada apa-apa kesalahan atau maafkan, minta tolong diampunkan dan dimaafkan. Tuan-tuan, perbuatan seperti ini sebenarnya tak sabit dan tak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dalam erti kata kita melewat-lewatkan pengurusan dan kemudian jenazah. Kita memang kena cari hutang dan kita memang kena bayar hutang. Antara perkara yang paling cepat untuk kita nak selesaikan, yang kita kena segerakan apabila matinya. Pertama sekali jenazah dia, kemudian hutang piutang dia. Setelah selesai hutang, bayar hutang, kutip hutang, kemudian wasiat dia, dan kemudian sekali faraid. Tapi bukan masa tu yang kita nak ni dan sebagainya, kita nak buat pengumuman, itu tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan sebelum solat. Sebelum solat Nabi pernah bertanya, jenazah ni hutang dia macam mana? Ada banyak kita hutang. Siapa dia yang nak solat? Itu pemimpin, kepala, tu imam. Tanya siapa? Tanya jemaah ke? Tak. Tanya di keluarga dia. Ada hutang? Kalau tak hutang, settle hutang. Cepat. Jangan lewat-lewatkan. Bergantung sebelum solat Nabi tanya. Kan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solatkan lelaki tersebut kecuali setelah selesai bayar. Sama ada bayar kepada duit ahli keluarga dia ataupun kita yang ada di pada kalangan kita yang mampu yang nak sedekah, harus tolong selesaikan tu. Bukan tak boleh solat, Nabi nak solat. Sebagai seorang yang mulia dan pada ketika itu, paling mulia pada ketika itu, nak solatkan jenazah. Nabi memberi satu pengajaran kepada umat tentang beratnya hutang. Bukan satu hal yang ringan, tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Okey.